Assalamualaikum. Jadi ada yang tanya soalan juga kepada saya berkaitan dengan etis. Apakah etis ni? Etis ni adalah satu golongan yang menganggap Tuhan itu tiada ataupun hidup tidak bertuhan. Etis ini mereka percaya yang mana sesuatu itu berlaku tidak ada sebab ataupun berlaku dengan sendirinya. Kalau kita bila ada tapak kaki, mesti ada orang yang memijak itu, ataupun bila ada tapak kaki kuda, mesti ada kuda yang telah pun melalui tempat itu. Itu kepercayaan kita. Jadi bila mana kita sebut berkaitan dengan etis ni, saya teringat satu kisah yang berkaitan dengan Imam Abu Hanifah. Di zaman Imam Abu Hanifah, yang mana ketika itu ada seorang etis ataupun dahri yang berkefahaman demikian, yang mana setiap kejadian tidak bersebab, tidak ada Tuhan ataupun sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Itu kefahaman dia. Maka si dahri ini yang berkefahaman begitu, dia masuk ke satu kota. Untuk tujuan dia adalah untuk mencabar para ulama-ulama Islam ketika itu. Dia masuk di satu kota bernama Baghdad ketika itu. Maka bila mana sampai di kota Baghdad, dahri ni tanya soalan kepada para ulama. Ramai ulama ketika itu tanya soalan kepada para ulama. Kalian mengatakan yang Allah itu wujud, sedangkan, kata dahri, sedangkan setiap kejadian itu ataupun setiap sesuatu wujud itu mestilah bertempat. Maka di manakah Allah? Maka itu soalan yang ditanyakan oleh dahri. Dan ketika itu ramai ulama-ulama di kota Baghdad tak mampu untuk berdebat ataupun tak mampu untuk melawan dahri itu, yang menyebabkan dia mengatakan, ada tak lagi dalam kalangan kalian ni yang mampu untuk berdebat dengan aku, dengan sombongnya begitu. Maka ketika itulah sampai berita kepada khalifah ketika itu. Maka dalam kalangan mereka kata, wahai dahri, masih ada lagi yang mampu berdebat dengan kamu. Dia adalah Syekh Hamad. Maka ketika itu dahri tak pernah dengar nama Syekh Hamad. Maka dahri minta kepada khalifah untuk dipertemukan mereka. Lalu khalifah pun mengarahkan pasukannya untuk pergi menyemput Syekh Hamad itu untuk datang ke istana, datang ke tempat ini untuk berdebat dengan dahri atas tujuan untuk menjaga maruah Islam ketika itu. Maka bila mana berita itu sampai ataupun jemputan itu sampai kepada Syekh Hamad, maka Syekh Hamad termenung. Maka ketika itulah anak muridnya yang bernama Imam Abu Hanifah melihat Syekh Hamad ni dalam keadaan termenung. Maka dia pergi kepada Syekh, wahai guru, kenapa aku melihat kamu dalam keadaan kamu termenung? Apa yang menyebabkan kamu termenung, wahai guru? Lalu ketika itulah Syekh Hamad bagi tahu kepada Imam Abu Hanifah, anak muridnya, wahai Nu'man, sesungguhnya aku dapat jemputan daripada khalifah untuk berdebat dengan dahri yang berfahaman etis, dan ramai dalam kalangan ulama telah pun kalah berdebat dengan dia. Dan semalam pula aku bermimpi, aku melihat sebuah kawasan yang sangat luas yang terhias ada sebuah pokok yang kayunya berbuah sangat banyak. Kemudian datang seekor khinzir makan semua buah-buahnya, hanya tinggal satu pohon kayu saja di situ. Dan ketika itulah datang seekor harimau pula menerkam khinzir itu dan memakan khinzir itu. Itu mimpi aku, dan membunuh khinzir itu. Maka Imam Abu Hanifah kata, wahai guru, sesungguhnya Allah telah pun kurniakan aku satu ilmu boleh takbir mimpi. Sudikah kamu untuk aku takbir mimpi kamu, wahai guru? Maka ketika itulah Syekh Hamad kata, takbirkan mimpi aku, wahai Nu'man. Maka ketika itulah kata Imam Abu Hanifah, wahai guru, sesungguhnya yang kamu lihat dosa yang luas, yang sangat lapang, yang sangat luas itu adalah agama kita, itu agama Islam. Dan pohon kayu yang berbuah banyak-banyak itu adalah para ulama kita di kota Baghdad. Dan batang kayu yang tertinggal itu adalah tuan guru sendiri. Dan datangnya khinzir memakan buah-buah itu adalah dahri, dan harimau yang menerkam dan membunuh khinzir itu adalah aku sendiri, wahai guru. Maka boleh tak aku dengan berkat kamu untuk aku berdebat dengan dahri itu? Maka Syekh Hamad tu lega bila mana ditafsirkan mimpi. Maka diberi keizinan untuk Imam Abu Hanifah, anak muridnya, untuk berdebat dengan dahri. Maka bila mana sampai di tempat pertemuan itu, Imam Abu Hanifah telah pun dapati, telah pun berkumpul ramai para ulama, ramai orang berhimpun untuk melihat, untuk mendengar perdebatan mereka. Kerana pada permulaan orang ramai menyangka yang Syekh Hamad sendiri akan berdebat. Tapi bila mana Imam Abu Hanifah mengatakan, aku yang akan mewakili guruku untuk berdebat dengan dahri, maka ketika itulah Imam Abu Hanifah kata kepada dahri, wahai tuan, ajukan soalan, nescaya orang yang pandai akan menjawab soalan kamu. Maka dahri pun terkejut, wahai anak muda, kamu ni masih lagi budak, nak berdebat dengan aku, sedangkan
guru-guru kamu yang lain yang telah pun tua, yang telah pun banyak ilmu, mereka kalah berdebat dengan aku. Inikah kamu yang masih lagi muda? Ketika itu Dahri kata, aku akan jawab soalan kamu dengan izin Allah. Maka Dahri pun mula tanyakan soalan kepada Imam Abu Hanifah. Maka kata Dahri, wahai Nu'man, namun sebenar Imam Abu Hanifah, wahai Nu'man, adakah Allah itu wujud? Maka jawab Imam, ya, Allah itu wujud. Maka di manakah Allah, kata Dahri. Maka ketika itulah Imam Abu Hanifah jawab, ya, Allah wujud, tapi Allah wujud tidak bertempat. Maka kata Dahri, bagaimana wujud tapi tidak bertempat? Maka jawab Imam Abu Hanifah, dalilnya ada pada diri Tuhan sendiri. Bukankah kamu mempunyai nyawa? Jawab Dahri, ya, aku ada nyawa. Bukankah kamu ada roh? Ya, aku ada roh. Maka di manakah roh kamu, wahai Tuhan? Di manakah roh kepala kamu? Di manakah roh kaki kamu? Tercengang Dahri mendengar hujah yang pertama Imam Abu Hanifah. Dan Imam Abu Hanifah sambung, susu pula Tuan. Susu yang ada lemak. Di manakah lemak pada susu itu? Tercengang kali kedua Dahri mendengar hujah yang kedua yang sangat simple daripada Imam Abu Hanifah. Maka jawab Imam Abu Hanifah, kesimpulannya, sebagaimana roh yang tidak bertempat, lemak yang tidak bertempat dengan susu, begitu jugalah Allah ada tapi tidak bertempat. Roh ada tapi tidak bertempat. Lemak pada susu ada tapi tidak bertempat. Sebegitulah Allah yang ada tidak bertempat di alam ini. Maka tercengang Dahri bila mana dengar hujah daripada seorang budak. Maka Dahri tak puas hati, maka dia ajukan soalan kedua. Apa yang ada sebelum Allah dan apa yang ada selepas Allah? Kata Dahri. Maka Imam Abu Hanifah kata, tidak ada yang sebelum Allah dan tidak ada yang selepas Allah. Buktinya di anggota Tuhan sendiri. Maka jawab Dahri, apa dia? Apa bukti pada anggota badan aku? Maka ketika itulah Imam Abu Hanifah kata, tiada sesuatu itu yang mendahului ibu jari kamu dan tiada selepas daripada jaring telikeng kamu. Terdiam, tercengang Dahri. Maka ditanya soalan yang ketiga, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan sekarang? Maka jawab Imam Abu Hanifah, soalan kamu itu salah wahai Tuan. Sesungguhnya yang bertanya soalan itu berada di bawah dan yang menjawab soalan itu berada di tempat kamu. Maka mereka bertukar tempat. Imam Abu Hanifah naik ke atas, Dahri turun ke bawah. Maka jawab Imam Abu Hanifah, wahai Tuan, inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan sekarang. Allah menggerakkan aku naik ke atas dan Allah menggerakkan kamu turun ke bawah. Maka tercenganglah Ad-Dahri, maka bergemalah satu dewan itu melakukan takbir, menyokong Imam Abu Hanifah. Maka kalah perdebatan itu dan menanglah Imam Abu Hanifah. Dan bermula detik itulah Nu'man ataupun Imam Abu Hanifah dikenali sebagai ulama muda dan mula mengajar di kota Baghdad pada ketika itu. Maka itulah antara hujah-hujah ataupun soalan yang ditanyakan oleh etis, yang mana mereka dalam hidup mereka tidak bertuhan, sedangkan setiap kejadian mesti ada yang melakukan. Bagaimana mungkin kerusi yang saya duduk pada hari ini tiba-tiba terjadi dengan sendiri? Mestilah ada tukang kerusi yang buat kerusi ini. Bagaimana ada video yang anda tengok pada hari ini, video ini tidak akan terjadi dengan sendiri, kerana mesti ada yang membuat video saya, mesti ada yang edit video, mesti ada yang masukkan video ini dalam YouTube, TikTok dan sebagainya. Ada orang yang membuat. Tidaklah video ini terjadi dengan sendirinya, tiba-tiba jadi video, tiba-tiba masuk dalam video, tiba-tiba masuk dalam TikTok, YouTube dan sebagainya. Bila tanya siapakah buat video ini? Tidak, video ini dibuat dengan sendirinya. Itu mustahil. Maka itu antara video yang saya sempat kongsikan. Assalamualaikum.